منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab meninggalkan perkara sia-sia. Hadis ke-24. An Bilal bin Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ma yazunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah wa inna ahadakum la yatakallamuna bil kalimah min sakhatillah ma yazunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumil qiyamah. Rawahu Tirmizi wa qala hadha hadis hasan sahih bab ma jaa fi qillatil kalam. Sayyidina Bilal bin Haris Muzani radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang kamu berkata-kata dengan sesuatu perkataan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak menduga kepentingannya sedemikian rupa. Lalu kerana perkataan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan meredai orang itu sehingga ke hari kiamat. Dan sesungguhnya seseorang kamu berkata-kata dengan sesuatu perkataan yang dimurkai oleh Allah, yang dia tidak menduga keburukannya sedemikian rupa. Lalu kerana perkataan itu Allah membuat keputusan kemurkaannya ke atas orang itu sehingga hari kiamat. Riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis di bawah tajuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Hadis ke-24 ini diriwayatkan oleh Bilal bin Haris Al-Muzani, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Haris ni jarang nama ni kita dengar. Kita biasa kenal sebut Bilal bin Rabah, tu biasalah. Bilal bin Rabah cerita Ahad kan. Ni Bilal bin Haris Al-Muzani. Bilal bin Haris ni dia orang dinisbahkan kepada orang Madinah. Dia bukan orang Mekah. Dia dekat, kalau kita daripada Mekah nak pergi Madinah tu, on the way tu dah dekat dengan Madinah tu, dia ada perkampungan, banyak perkampungan. Salah satunya ialah perkampungan kabilah Al-Muzani. Muzani dia kabilah lah, Bani Muzani. Jadi Bani Muzani ini dia duduk antara Mekah dengan Madinah tu, dah dekat dengan Madinah. Ada satu perkampungan, nama dia Al-Muzani. Arab ni dia style dia duduk dia dalam kabilah-kabilah Arab kan, style zaman dulu. Jadi dia akan duduklah dengan puak-puak dia, mungkin 1000 orang, 500 duduk buat satu perkampungan tepi bukit. Yang ni kabilah ni duduk sini, ni kabilah ni duduk sini. Jadi ada nama kabilahnya Al-Muzani ni. Dia ni dekatlah dengan Madinah. Dulu dipanggil Yasrib lah. Dan Bilal Al-Muzani dia ceritakan, puak kabilah ni, mereka ni bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, selepas 5 tahun, selepas 5 tahun baru wakil daripada delegasi lah daripada kabilah Muzani ni dia datang jumpa Nabi SAW, baru mereka beriman. Maksudnya kita boleh bayang zaman Nabi tu bukan semua orang tahu Nabi ada dekat Madinah. Ada yang tak tahu, ada yang baru nak tahu. Maksudnya dah masa 5 tahun baru kabilah-kabilah, sedangkan dia on the way dia daripada Mekah nak Madinah. Tapi lepas 5 tahun baru mereka ni pergi jumpa Nabi SAW, dibawa satu kabilah ratusan orang. Tetapi kehebatan dia di kabilah ni bangsa kan, macam kita lah, ada Melayu, ada Jawa, ada bangsa Mendeleng, Bugis kan. Kabilah Muzani ni dia satu kabilah yang ulama-ulama tarikh menyebutkan dia jenis orang baik-baik. Dia ni orang baik-baik, cuma ialah hidayah tu lambat sampai maklumat tentang Islam. Bila mana ketua
kabilah dia ni tahu tentang Islam, dia bagi tahu semua dia punya puak-puak kaum kabilah, mereka ni jenis orang baik, dengar Muhammad tu ceritanya begini semua nak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal bin Haris ni antara yang pergilah pada tahun ke-5 hijrah Nabi tu berjumpa dengan Nabi, dia pun meluk Islam, jadi orang Islam. Dan disebutkan Bilal bin Haris ni dia merupakan dia tukang pembawa bendera panji kabilah Al-Muzani. Dia panji bendera tu, dia tukang bawa liwa Al-Muzani. Dan apabila mereka ni jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diorang ni siap datang nak masuk Islam tu, bawa dengan gani, dengan binatang-binatang semua. Dia nak infak pada Nabi, sehingga ada ayat Quran yang diturunkan berkaitan dengan kemurahan, kebaikan puak Al-Muzani ni. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurubatin indallah wa salawatir rasul. Ada ayat yang menceritakan tentang kehebatan puak Al-Muzani ni. Jadi Bilal bin Haris, tak banyak hadis yang diriwayatkan. Dia ni meninggal pada 60 hijrah, umur sekitar dalam 80 tahun. Dan dia ni masa berlakunya Amul Fathi, tahun pembukaan Mekah, dia tukang bawa bendera. Dan mereka ni lah puak Muzani ni di antara satu puak yang antara yang awal masuk ke sebelah Maghrib, lagi semua Maghribi, sebelah Afrika sana. Kalau perang di antara orang dia, tapi dia duduk dengan geng dia, geng Al-Muzani. So dalam hadis ni dia menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Nabi kata seseorang di antara kamu apabila dia berkata-kata, dia bercakap, kita lah ni, kalau kita sesuatu benda yang kita bercakap-cakap, benda perkataan yang kita cakap itu, yang kita sampai itu ridwanillah, benda yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka, benda yang baik lah kita cakap. Kemudian kata Nabi, ma yazunnu anta belugha ma balagha, yang mana kita cakap benda baik itu kita tak sangka sebenarnya impact benda kita cakap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala suka. Allah Ta'ala tengok, memberi kesan kepada orang-orang yang dengar. Punya baiknya kita cakap tu kesan kepada orang-orang yang dengar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala redha dengan apa perkataan yang kita sebut itu, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fayaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Sikit je kita cakap benda baik, tapi kesan dia itu Allah Ta'ala tulis kebaikan tu sampai hari kiamat. Itu satu benda yang baik kita buat. Kita lah pada hari ni, dia bila kita cakap benda baik ni, dia memberi kesan pada hati. Disebabkan kita cakap benda baik itu, orang tu dia berubah. Asbab lah kita cakapkan benda baik, orang tu dia ingat, dia pun dia ingat kalau ini dulu haji ni cakap ni, pengurusi yang cakap, imam cakap gini, dia boleh quote ayat kita tu yang pernah kita sebut tu, bawa bagi tahu anak, isteri, keluarga dia, benda-benda yang baik, yang tu menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala fayaktubu lahu ridwanu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat Allah Ta'ala akan tulis sentiasa kebaikan dia. Itu kalau kita cakap benda baik. Dikesan dia tu macam kita lah, ada isteri, ada anak-anak, kadang-kadang dengan orang rumah ni boleh kita cerita benda baik, dia ingat benda baik, tapi kalau benda buruk tu kan begitu juga, dia sebaliknya. Kemudian Nabi SAW sebut, wa inna ahadakum yatakallamuna bil kalimah min sakhatillah, dan seseorang di antara kamu yang dia ni bercakap dengan satu perkataan yang mana Allah murka dengannya. Dia ni sakit hati ke, tak puas hati ke, angin satu badan ke, penyakit lah. Jadi dia cakap satu perkataan yang menyebabkan Allah murka. Yang Nabi kata ma yazunnu anta belugha ma balaghat, dia tak sangka pun, dia sebenarnya nak lepas geram aja, kejap aja dia cakap benda tu, tapi dia tak sangka sebenarnya disebabkan perkataan dia tu Allah Subhanahu Wa Taala murka pada dia, dan orang yang dengar perkataan dia cakap itu, dia simpan dalam hati jadi barah, penyakit
sampai waktu yang panjang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaktubullahu alaihi biya sakhatahu ila yaumil qiyamah. Maka disebabkan perkataan dia yang buruk tadi, yang Allah murka tadi, Allah Subhanahu wa taala tuliskan kemurkaan Allah bagi dia sampai hari kiamat. Kesan dia cakap benda buruk tu. Kita lah, kalau kita tengok dalam keluarga, kadang suami isteri, suami cakap biasa suami lah sebab dia pemimpin keluarga kan, dia cakap dengan isteri ni kecil hati ni, dia ingat benda tu. Mungkin kahwin tahun pertama dia ingat, lepas 50 tahun dia ingat dulu abang pernah cakap gini-gini, dia kecil hati tu, dia ingat 50 tahun. Tu kena ingat, perkataan tu kita kena ingat. Jadi kita ni ya, sama ada isteri, anak-anak, benda-benda cakap, memang kita ni manusia sifat lemah, tak puas hati tu, tak ngam ni, tak kena semua benda. Tapi bila kita nak cakap tu berhati-hati. Mak, ayah, rakan-rakan, kawan-kawan yang menyebabkan orang kecil hati, dia ingat benda tu tak lepas, sangkut dekat hati sampai bila-bila. Ni hadis ini sebut Allah murka pada dia, tulis tu sampai hari kiamat. Bukan sampai dia mati. Kalau sampai dia mati tak apalah, umur 80-90 dia mati. Tapi ni sampai hari kiamat tulis. Punya impact daripada perkataan dia itu. Tu kita ingatlah hadis ni. Ni kena pada saya, kena pada kita semualah. Kita beringat bila ada hadis ini. Nak cakap benda baik tak apa, okey lah. Yang benda baik tu tak kisah lah, benda baik kan. Yang buruk ni kita terlepas cakap, orang merasa hati. Jadi kalau kita adalah terbuat benda ini, jumpa tu minta maaf, ingat tu ini. Moga Allah berikan kita kebaikan, petunjuk, kefahaman agama yang baik. InsyaAllah tuan-tuan mulia, kita fahami hadis ini, kita amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.